Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Hakim Samad dan calon N19 Puan Sasha Lina. Jadi Puan Sasha Lina, selamat datang ke Suara Merdeka. Jadi apa perasaan menuju ke 12 Ogos 2023 ni? Okey. Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Suara Merdeka kerana jemput saya pada hari ini. Mula-mula saya nak minta maaf lah, suara biasalah. Kita dah 5-6 hari berkempen ni lumrah. Saya rasa semua calon-calon pun dah rasa debaran dan getaran tu. Dan ni dah masuk fasa-fasa nak kedua, ketiga ni. Dah mulalah demam, batuk-batuk dan sebagainya. Kita jumpa orang hari-hari berceramah dan sebagainya. So Alhamdulillah, so far kita start penamaan calon hari Sabtu hari tu. Kita terus start kempen kita sebab tak cukup masa. 14 hari tu memang sangat kurang masa. And kita dekat antarabangsa ada 69,000 pengundi. So kita cuba nak jumpa seramai yang boleh. And ni lah kita dah, sekarang ni pun macam-macam cara kita try jumpa. InsyaAllah saya akan minta sangat, kalau ada beringinan nak jumpa dengan saya, WhatsApp DM saya atau bagi tahu komen dekat TikTok, Facebook, IG. InsyaAllah kita akan cuba. Dan masya-Allah, nasib baik saya dapat jumpa Puan Sasha Lina dulu sekarang ni. Jadi kalau ikutkan daripada pengalaman, Puan Sasha Lina pernah bertanding untuk PRU 15. Jadi orang kata secara tak langsung, serba sedikit sebanyak mana pun pengalaman itu sudah ada. Jadi sedikit perkongsian daripada pengalaman ketika PRU 15 yang nak dibawa ke PRN tak lama lagi ni. So saya rasa tu a bit tak adalah banyak, tapi ada advantage sikit lah. Masa PRU hari tu memang kita orang baru, ada nervous, ada gementar, tak reti lagi macam mana nak jumpa. Sebab saya secara latar belakang ni, dulu saya selalu kempen untuk orang, bukan saya yang berkempen. Jadi of course ada bezanya dekat situ. Dan Alhamdulillah dengan ada satu jentera dengan tim yang hebat, memang push saya dan sokong saya lah. So apa yang saya dapat bawa daripada pengalaman masa PRU hari tu, so saya dah antara 3 calon saya yang dah pernah menjadi calon untuk pilihan raya. Dan yang kita rasa masa PRU hari tu still tak dapat nak touch base dengan semua penyokong atau pengundi kita. So kali ni saya memang dah bagi run. And then hari tu Ampang besar lokaliti dia kan, 110,000 pengundi. Kali ni 69,000 pengundi. InsyaAllah kita akan jumpalah seramai yang boleh. Kita akan pergi semua PDM. Kita ada 19 kawasan yang kita kena cover di seluruh Bukit Antarabangsa. Dan kita akan cuba jumpa tuan-tuan dan puan-puan pengundi Bukit Antarabangsa, kenali Sasha Lina, tahu siapa calon yang terbaik untuk pilih kali ni. Itulah. Jadi kita difahamkan di N19 Bukit Antarabangsa ada 69,000 pengundi. Jadi kawasan tu juga boleh kita katakan antara hot seat, sangat panas, sangat viral, sangat macam-macam cerita lah keluar. Jadi dan macam kata tadi, pada yang lepas ada sedikit kata mungkin sesi pembelajaran lah, dan ketika ini ada sesi pelaksanaan. Jadi macam mana kiranya Puan Sasha Lina mengatasi segala masalah-masalah yang pernah terjadi itu, bagaimana kaedah susun aturnya, dan apa cabaran yang terbesar kata jadi calon di Bukit Antarabangsa sekarang ni? Alhamdulillah, saya rasa tak ada cabaran sangat sebab kita dah familiar dengan kawasan tu. Masa kita cover area Ampang untuk PRU, termasuk sekali dengan Bukit Antarabangsa. So dari segi PRU hari tu, orang masih nak first time dengar nama Sasha Lina, nak tahu siapa. Jadi sekarang ni bila kita dah dapat nak berjumpa, mungkin ni kali dah kedua, ketiga atau keempat, ada yang memang saya jumpa tu dah macam kenal dah, sebab dah pernah kita beramah mesra masa bulan November hari tu. Jadi Alhamdulillah lah. Cuma kita sekarang lagi, saya rasa more personal touch untuk nak tahu apa yang saya boleh bawa. Dan saya juga akan bawa juga balik apa manifesto saya masa PRU tu tak dapat nak terlaksana. Kita harap kali ni mungkin belum diberi peluang untuk nak cover semua Ampang. Jadi kita buat kecil sikit lah, kita cover untuk Bukit Antarabangsa. So yang belum lagi mengenali saya, so saya seorang peguam. Dan inilah salah satu skill terbesar saya, memang saya nak bawa kepada Bukit Antarabangsa. Dan saya dah cerita dengan ramai orang, ceramah kelompok saya. Saya di background, saya pernah bekerja swasta sebagai peguam selama 16 tahun. Saya juga pernah berkhidmat selama 2 tahun di SPRM sebagai pegawai khas kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM 2. Ketua Pesuruhjaya saya dapat serve under Puan Latifah Koya dan juga Tan Sri Azam Baki. Jadi pengalaman saya pernah bekerja swasta dan juga pernah menjadi civil servant, saya tahu macam mana nak cater dua isu tu. Saya rasa
kadang-kadang kita sebagai penduduk dan juga PBT, pelaksanaan PBT tu ada yang rasa terlalu keras. Saya tak tahu kenapa PBT buat keputusan macam tu. Dia rasa yang hak dia tu tak dibela. Kenapa PBT buat keputusan macam tu? Kadang-kadang penduduk pun tak faham kenapa suara dia tak didengar, masalahnya tak diperbaiki. Jadi saya nak offer jadi orang tengah. Orang tengah yang mungkin akan maklumkan atau ceritakan masalah-masalah, ketengahkan masalah-masalah penduduk kepada PBT. Tapi kalau PBT ada sebab-sebab dia kenapa tak boleh nak laksanakan tu, kita bagi tahu kat penduduk. Mungkin ada sebab-sebab di belakang keputusan PBT tu. Cuma kadang-kadang maklumat tu tak flow. Itulah saya rasa tanggungjawab seorang adun nanti tu yang kita kena ambil, dan saya boleh nak offer skill tu, insyaAllah. Yang kita lawyer, kita dah biasa deal dengan ni. Memang tugas lawyer mendengar, menyelesaikan masalah orang, insyaAllah. Jadi kita boleh katakan isu berkait dengan PBT, lepas tu isu berkait dengan SPRM, rasuah-hari, benda-benda yang memang diminta. Dan saya percaya dalam tawaran PN Best pun yang akan diumumkan segala pun, benda ni antara yang terutama yang diangkat. Dan dengan pengalaman 16 tahun ni sebagai peguam, jadi saya rasa orang-orang di N19 Bukit Antarabangsa, kalau ada masalah yang rasanya macam sukar diselesaikan, mungkin ini calon yang sesuai. Jadi kita nak tahu, kerana di situ boleh dikatakan pertandingan sengit 3 penjuru, PN, muda dan juga PH. Jadi mungkin strategi bagaimana yang dimainkan oleh pihak Puan Sasha. Okay, so saya rasa memang walaupun masa PRU itu kita ada 9 calon, 9 calon, dan saya dapat rasakan masa PRU kita punya kempen di sana memang sangat positif dan sangat, orang kata, matang. Kita tak ada nak cerita pasal memburuk-burukkan pihak lawan dan sebagainya, sebab terlalu fokus dengan kempen masing-masing. Jadi saya nak bawa juga satu kempen yang positif kali ini. Saya just nak, daripada saya nak cerita pasal saya punya pesaing lah, baik saya cerita pasal diri saya. Kenapa perlu pilih Sasha Lina? Kerana saya pun memang warga Ampang. Saya dibesarkan di Ampang. Saya dah familiar dengan isu-isu yang di Ampang. Dan lagi satu, Hakim, kita kena inform lah, bagi tahu dekat pengundi-pengundi. Kadang-kadang ada yang tak perasan kenapa Puan Sasha ni asyik nak cakap pasal miskin bandar. Kita Bukit Antarabangsa, kita tak ada rasa isu tu. Sebab Bukit Antarabangsa ni, dia bukan kat kawasan Bukit Antarabangsa tu je, Bukit Perdana. Dia dah flow ke bawah. Dah ada persempadanan tu. Bandar Baru Ampang pun bawah Bukit Antarabangsa. Pekan Ampang, Kuala Ampang, Kampung Baru Ampang, kawasan majoriti Cina lah, dan Kampung Melayu Ampang. Kita pergi bawa ke pinggiran UK, ni semua kawasan kita. Jadi ada lagi isu-isu miskin bandar yang pada saya rasa kita yang dekat Pekan Ampang, dekat Kampung Melayu Ampang ni sangat dekat dengan KL sebenarnya. Sangat dekat dengan bandar, tapi isu miskin bandar ni masih sangat isu yang besar dekat kawasan Bukit Antarabangsa ni. Jadi itu pun memang saranan dan tekanan PN. Kita memang ambil maklum dan pandang serius dengan isu tu. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun buat announcement masa pengumuman calon. The moment kita tawan Selangor, tugas MB adalah melaksanakan satu task force ekonomi untuk menangani 3 isu utama. Dia kata kos sara hidup yang tinggi, yang memang bukan sahaja di Bukit Antarabangsa, di seluruh Selangor. Actually seluruh negara lah kita merasai benda tu, tapi kita akan fokus di Selangor. Isu kedua, miskin bandar, dan kita nak create peluang pekerjaan yang berkualiti dekat Selangor. Jadi bila dah ada benda ni, saya akan pastikan kita akan bawa juga dekat Antarabangsa. Dan saya tak lupakan isu yang dihadapi oleh pengundi-pengundi kita di bahagian bukit lah, UK Perdana, di Bukit Antarabangsa. Masih lagi, walaupun isu landslide besar was 2008, tapi 2019, 2021 kita ada juga yang kecil-kecil. So isu ataupun fear, diorang masih ada fear yang bila-bila masa je boleh, kalau kita nak kacau lah pergerakan tanah, curun-curun kita kena do something about that. Saya peka, memang ada penduduk dah jumpa dengan saya, new developments are being improved dekat sana, but ada mereka katakan yang penduduk dekat sana, pendudukan berdekatan dengan pembangunan baru tu tak dimaklumkan dan tak diberi peluang untuk nak membantah. Jadi saya dah bagi tahu
bila saya dah dihantar jadi adun, saya sebagai adun mempunyai kuasa nanti untuk buka semula. Macam mana dia di-approve tu? Betul ke penduduk punya kenyataan yang kata dia tak diberi peluang untuk menyuarakan bantahan dan pendapat dia, dan sebagai adun kita boleh nak buat benda tu. Jadi tu saya dah maklumkanlah pada penduduk, bila mana saya menang, itu one of the things saya akan check untuk buku antarabangsa. New developments yang telah di-approve ni, how was it made? Was it made properly? Dan again saya cakap, saya tak menuduh mana-mana sebab kita masih kat luar, kita tahu cerita sebenar. Kalau PBT kata semua dah buat cara yang betul apa semua, okey, cuma kita nak be transparent. Biar penduduk dia kena ada peace of mind. Kita tak nak penduduk kita dah duduk sana, dah beli rumah kat sana, tapi tak dapat nak tidur malam, tak ada nak, kan, tak boleh nak rasa selesa di rumah sendiri, tu susah lah macam tu. Dan isu masalah trafik, dekat Bukit Antarabangsa kat Bukit, kita kena faham kita ada 2 je entrance dengan exit. Dan kalau you nak padatkan lagi penduduk dekat situ, macam mana yang kita dah ada, kita dapat tahu yang projek EKVE still nak ongoing. So you nak ada buat pembangunan baru, you nak buat highway. So kawasan tu macam mana? Macam mana kita punya pengundi-pengundi nanti nak keluar masuk? Sebab saya pun duduk situ. Dia akan affect diri saya juga. So nak fight untuk ni lebih sikit lah. Dia senang cerita, hanya orang tempat itu saja tahu apa masalah dekat situ, dan hanya orang dekat situ je boleh bantu orang-orang kat situ. Betul. Jadi apabila orang yang mungkin kata orang daripada luar ke, atau yang orang belum masak lagi dengan apa asam garam kat situ, mungkin perkara-perkara ini terlepas pandang. Jadi orang yang memang membesar situ membesar situ, jadi ini antara benda-benda yang selalu dititik beratkan lah. Dan melihat pada situasi yang lepas, di mana Dun Bukit Antarabangsa ni yang pernah disandang oleh Azman Ali, Datuk Seri Azman Ali, di mana beliau pernah dapatkan majoriti dalam lebih 25,000 undi. Jadi adakah Puan Sashalina, saya mention ni untuk ingat nama dia, mampu mendapatkan jumlah yang hampir sama, lebih daripada itu, atau bagaimana perancangannya? So Sashalina Perikatan Nasional. Gitu. Kena cakap tu. Lepas ni kita selfie dulu gitu. Boleh. So saya rasa memang saya sebenarnya selalu cakap dengan pengundi-pengundi Ampang dan juga Bukit Antarabangsa ni, satu tanggungjawab yang besar lah saya nak kena galas, sebab Datuk Seri Azmin memang betul-betul jaga Dun Bukit Antarabangsa. Memang rata-rata orang yang saya jumpa, ada yang sedih jugalah yang beliau tak bertanding di situ. Tapi saya memang akan buat yang terbaik macam beliau, dan insyaAllah lebih baik saya akan cuba. Of course it's gonna saya kena fit in a very big shoe, sebab dia dah di sana pun lama, dari dah 15 tahun dia ada di Bukit Antarabangsa. Dan berkenaan dengan undi tu, kita tak adalah nak complacent, kita akan bekerja keras. Tu yang saya nak buat. Ada berbaki beberapa hari lagi ni, kita nak bekerja keras, jumpa seramai pengundi yang boleh. Dan macam cakap, Bukit Antarabangsa ni hot seat. Jadi semua kena kerja keras lah untuk capai hati pengundi tu. Ramai dah jumpa saya, baru kenal lah. Dia kata gambar muka lain, dah jumpa baru lain. So kalau nak tahu lain ke tak, kena jumpa lah. Itu pada depan. Jadi bila kata mengimbau lah apa antara sumbangan Datuk Seri Azman Ali dekat sana, macam pernah saya buat liputan dekat satu masjid ni, kira macam benda ni mungkin kata benda yang dibuat secara baik tapi tak didedahkan, di mana Datuk Seri pun pernah sumbangkan juta untuk satu masjid. Jadi hanya orang kat masjid situ kau betul tahu, tapi orang luar, media luar ke, orang bukan kawasan Bukit Antarabangsa tak tahu apa-apa benda yang disumbangkan ni. Jadi benda ni tak diangkat, dan kita dapat info bahawa kebanyakan pengundi di situ macam tak berapa gemar lah dengan orang luar, sebab mungkin isu tadi. Jadi komen Puan Sashalina Perikatan Nasional tentang senario yang berlaku ini. Okay. So saya juga nak tambah sikit lah. Kim cakap tadi, bukan satu masjid je. Semua masjid dekat Dun Bukit Antarabangsa tu memang Datuk Seri memang sangat peka masalah-masalah yang ada dekat sana, memang dia bantu. So macam surau dekat Bukit Antarabangsa pun dia dah nak buat untuk sekolah, dan untuk masjid Bukit Antarabangsa sendiri pun kita tengah buat residential area untuk orang-orang untuk pekerja-pekerja masjid kat sana. Dan Bukit Perdana pun macam-macam memang sumbangan beliau. Jadi memang macam makin katalah, orang yang karya masjid tu lah yang tahu. Surau Bukit Mulia pun memang sekarang daripada dulu kecil, sekarang dah besar, dah cantik dah surau dekat situ. Datuk Seri tolong. Jadi nak kata pasal isu orang luar ni,
saya tak tahulah tepat ke tak, sebab MP Rozia tu bukan orang Ampang pun. Tapi dia dapat majoriti hari tu kan. Nah, tapi macam yang Hakim kata, kenapa kita untuk adun ni kita perlukan orang tempatan, sebab kita yang akan lagi tahu masalah-masalah yang dihadapi, dan kita yang akan peka, dan sebab kita sendiri rasa macam masalah trafik, masalah security nak duduk dekat kawasan bukit, dan masalah-masalah macam sebab bilik gerakan utama kita sekarang kat Bandar Baru Ampang. Jadi di kawasan Bandar Baru Ampang, Pekan Ampang, Kampung Melayu Ampang pun datang kepada kita bagi tahu isu-isu yang mereka hadapi dan sebagainya. So alhamdulillah lah, saya pun pernah, sekarang saya tinggal di Taman Yana UK, saya pernah juga duduk di Bukit Indah, di Taman Seri Ampang. So saya lagi meluaslah kawasan yang saya dah pernah rasa, dah pernah duduk, dan actually covers area DUN Bukit Antarabangsa tu, insyaAllah. Baik. Sepanjang waktu ini kita lihat memang pada malam hari kempen politik ceramah sangat aktif berlangsung daripada mana-mana parti. Dan kalau kita kaji bila turun ke lapangan, ada pihak-pihak luar yang bukan daripada PN, misalnya salah satulah menggunakan sentimen memburuk-burukkan pihak lain, individu lain, atas katanya macam kurang kredibiliti, tak mampu buat itu ini apa semua. Jadi adakah ini satu trend politik yang matang diucapkan, dilaporkan oleh orang yang nak bertanding? Komen. Pada saya sekarang ni kita bukan nak memburukkan, cuma sebab kita pun kita rasa sebagai rakyat, dan ini juga hasil daripada pengundi-pengundi kita yang meluahkan perasaan ketidakpuashatian apa yang dah berlaku. Sebab ada jugalah yang kata macam kenapa PRU hari tu tak buat sekali, kenapa tunggu 8 bulan baru nak ada PRN, membazir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya rasa 8 bulan ni rakyat sendiri dapat tengok keberkesanan dan juga apa benda yang dah berlaku dalam 8 bulan ni. Macam saya tak nak pergi jauh nak cakap pasal kerajaan pusat ke apa, tapi di Ampang sendiri selepas 8 bulan kita dah ada MP baru tapi tak nampak. Ni bukan saya tu bukan nak cakap tapi ni apa yang pengundi-pengundi sendiri datang kepada kami dan luahkan. Orang-orang yang saya dah jumpa turun padang sekarang ni bukan sahaja masa kempen ni, sebab lepas daripada kempen, lepas daripada PRU hari tu pun saya still bergerak juga di Ampang dan sebagainya. Dan kita punya bilik gerakan pun sepanjang 8 bulan ni, sebab dia tak dapat akses kepada yang jadi MP sekarang, dia still datang kat kita, tanya macam mana nak dapatkan peruntukan, macam mana nak dapatkan bantuan. Dia datang ke Perikatan Nasional. Cuma kita terpaksa lah bagi tahu mana yang kita boleh bantu, kita bantu insyaAllah. Macam bagi tahu apa inisiatif kerajaan negeri yang ada yang dia boleh tolong apply dan sebagainya. Tapi luahan-luahan lah. Jadi saya kata bukan kita nak gunakan time campaign ni nak memburukkan, tapi ni semua fakta yang dirasai sendiri oleh rakyat. Dan saya cakap saya ni pun pengundi Ampang juga. Jadi bila kita dah undi tu dan kita dah dapatlah mandat daripada rakyat dan tak berfungsi dan tak kelihatan, jadi ada timbul rasa marah lah dekat situ. Baik. Pada PRU yang lepas, kini Puan Sashalina bertanding untuk Parlimen, dan dari segi faktanya ketika itu adalah Puan Sashalina gagal mendapatkan kursi itu. Tetapi selepas daripada peristiwa itu PRU 15, orang-orang di Ampang sampai cari lagi, cari tanya lagi apa semua. Jadi mungkin yang belum kenal lah, sebab kita faham orang di N19 bekerja, so siang hari mungkin tak ada kat rumah, malam hari pun sibuk beribadah semua, contoh lah kan. Jadi realiti kat mana-mana pun memang orang biasa nak jumpa dengan YB susah kalau tak ada event ke, tak ada acara komuniti. Jadi mungkin mereka tak tahu apa antara sumbangan Puan Sashalina di selepas PRU 15 itu yang masih digerakkan sampailah diangkat sebagai calon untuk N19 Bukit Antarabangsa, yang mereka perlu tahu this is what we have done to this community. Mungkin boleh ceritakan. So kenapalah saya, orang kata dah kalah pun ada, kenapa? Sebab saya kena acknowledge yang 27,000 pengundi di Ampang telah mengundi untuk saya, dan saya adalah tanggungjawab tu terhadap pengundi yang pilih saya hari tu untuk masih berada dan masih cuba untuk berkhidmat semampu yang boleh. Of course kita tak ada dapat apa-apa peruntukan, kita memang out of kita punya own accord lah, dan macam tu saya rasa kebertanggungjawabkan saya tu dekat pengundi-pengundi yang telah pangkah nama Sashalina masa PRU 15 hari itu. Jadi antara inisiatif yang kita dah buat masa Tahun Baru Cina hari tu, kita turun
turun jumpa dengan pengundi-pengundi Cina kita. Kita ada masih lah nak tunjuk yang kita akan berada sana, apa-apa isu yang diorang bangkitkan kita take note. Dan masa bulan puasa hari tu saya pun turun ke surau-surau bersama dengan Datuk Seri Zaman Ali, dan kita buat raya baru yang paling latest sekali masa hari raya Korban hari itulah. Kita buat sumbangan di masjid dan sebagainya. Baik, jadi kita pun dah sampai ke sesi akhir untuk temu bual pada hari ini, dan kita nak bertanya kepada Puan Sashalina. Apa 3 perkara yang orang-orang di N19 Bukit Antarabangsa akan dapat kalau undi? Puan Sashalina, Perikatan Nasional. Jadi saya macam manifesto saya hari tu, saya memang sangat-sangat nak buka satu pusat guaman di Bukit Antarabangsa. Of course hari tu kita aim untuk nak ke Ampang, tapi sekarang ni kalau saya dipilih adun, dia kena di Bukit Antarabangsa lah. Apa fungsi pusat guaman ni? Sebabkan saya pun memang rata-rata saya dapati kadang-kadang kita sebagai rakyat, kita ada masalah guaman tapi kita tak tahu nak pergi kat mana. Macam saya juga seorang peguam syar'i sebenarnya. So macam kalau ada isu kadang-kadang dekat Ampang ni pun tak tahu nak pergi mahkamah dekat mana, apa prosedur dia. So it's more about nak tahu apa hak dia, sama ada benda tu dia boleh ketengahkan atau tidak, ataupun nak tahu macam mana nak buat benda tu. Jadi insyaAllah saya pun akan juga kenal pasti. Kita ada ramai juga pejabat-pejabat peguam, firma-firma peguam di Bukit Antarabangsa. Mungkin saya boleh bekerjasama dengan diorang. Kalau ada yang boleh bersama dengan kita nak represent klien ke apa ke pun boleh juga. Itu something yang kita akan look into lah bila kita dah diberi peluang dan mandat oleh rakyat. Itu satu. Lagi satu yang saya akan nak fokus, macam saya cakap tadi, ikut saranan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita nak atasi masalah miskin bandar di Ampang. Kita akan bantu seramai keluarga yang boleh, dan kita cuba hapuskan miskin bandar ni dan bagi peluang pekerjaan pada rakyat kita. Dan kita memang bukan nak bagi sekadar mengadakan peluang pekerjaan, kita nak peluang pekerjaan yang berkualiti, yang akan memberi gaji yang sepatutnya lah pada rakyat kita untuk nak hidup. Kita sekarang barang mahal. Betul. Kita nak makan kat luar pun kita berkira-kira, kita nak masak kat rumah pun kita berkira-kira. Jadi ni memang isu utama lah. Kita memang kena sit down and really think about it, how kita nak tolong pengundi-pengundi kita. And sama-sama saya ajak, kalau boleh tuan-tuan nak bersama dengan kita untuk atasi masalah ni pun kita alu-alukan. Itulah. Dan kalau di bukit tu saya juga dimaklumkan, puan kena faham, kita dekat bukit ni masalah tu not really an issue for us. Tu untuk yang di Bukit Antarabangsa saya dah bagi tahu tadi. Saya akan cuba buka balik kertas-kertas yang dah dapat approval tu, macam mana approval tu dibuat. Adakah betul suara tuan-tuan puan tak didengar? Tu kita nak pastikan. Kita nak apa-apa keputusan buat tu kena keputusan yang betul lah. Dan saya juga seorang pegawai integriti dengan MACC. Jadi saya akan pastikan, saya akan cuba sebaik mungkin semua kita buat jalan yang betul, insyaAllah. InsyaAllah. Dengan pengalaman dan ketelitian itu, kita cuba atasi masalah ni. Jadi, last word untuk penonton Suara Merdeka. Terpaksalah kempen sikit. Jadi 12 hari bulan 8 ni kita laksanakan tanggungjawab kita. It's your right, and it's also a privilege sebenarnya, dan juga tanggungjawab tu semua turun mengundi. Jadi saya nak mengajak ramai-ramai, seramai yang boleh. Kalau kita boleh capai 69,000 tu pun alhamdulillah, tu yang kita nak capai. Sebab inilah masanya untuk tuan-tuan, kalau rasa marah, kalau rasa tak puas hati, ini masa untuk tunjukkan suara tuan-tuan dan puan-puan untuk turun mengundi. Dan semestinya undi Sashalina, Perikatan Nasional di Dun Bukit Antarabangsa. Terima kasih.